Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah sekali lagi malam ni, hari Ahad malam, Allah Subhanahu wa taala beri keizinan pada kita, beri kelapangan, kesihatan, masa untuk sama-sama kita berada dalam pengajian kitab Tatbiq As-Sarfi kita, dan pada malam ni kita dah masuk ke halaqah yang ke-32. Maknanya kita dah persiaran termasuk malam ni 32 kali lah. Alhamdulillah. Dan malam ni kita akan sambung pengajian kita pada minggu lepas, iaitu di muka surat 66 lah, 66. Okey, 66. Yang di 67, okey 66. Okey. Iaitu pengajian kita tentang masdar lah. Okey, tentang masdar. Baik. Pada minggu lepas, 2 minggu lepas tu, saya ada ceritakan hari tu pasal Al-Kufiyun, Al-Basriyun, hari tu tak? Ingat tak? Dan juga saya ada sebut satu poin, iaitu terjemahan masdar. Siapa dia ingat terjemahan masdar hari tu? Ada terjemahan yang memang kita warisi daripada dululah. Saya sendiri pun semasa di sekolah dulu diterjemahkan kepada kami dengan kata nama terbitan kan. Mungkin betul juga terjemahan tu. Tetapi di sana ada satu terjemahan yang dicadangkan oleh saya sebut dulu, Ustaz Asyafizro, iaitu kata nama perbuatan. Dan saya hari itu ada tunjukkan buku dia hari itu kan. Okay, boleh rujuklah video yang ataupun rakaman yang minggu lepas tu, rakaman sebelum ni lah, halaqah ke-31 kan. Okey. Baik, kemudian saya sempat juga baca kot rasanya pada minggu lepas bahawa ulama kita mereka meletakkan beberapa kriteria untuk kita tentukanlah, walaupun dia bukan secara jazam, secara pasti, cumanya mereka melihat apabila mereka mengkaji kalimah-kalimah ni, mereka melihat di sana ada beberapa kalimah tu yang kita boleh kelompokkan dia dengan kelompok yang tertentu, sebab mereka tengok pattern masdar tu dia lebih kurang sama, dia punya wazan dia apabila dia menunjukkan kepada perkara-perkara sekian contohnya. Tapi bukan semua. Sebab tu dah dia kata masdar sulasi ni dia ghairu qiyasi, maknanya dia samai. Walaupun samai, di sana ada ba'dud dawabit. Ba'dud dawabit yang mana pada 2 minggu lepas saya baca nombor 1 ni kan. Okey. Iaitu
masdar-masdar filah, tijarah, zira'ah, hiyakah, sifarah kan. Ini adalah masdar-masdar daripada fi'il yang menunjukkan kepada hirfah. Maksud hirfah ni menunjukkan kepada pekerjaan lah. Pekerjaan. Tak? Contohnya itu sini hak mungkin hak yang apa ni baru mungkin sifarah tu. Sifarah tu apa ni kedutaan tak, dengan makna sekarang lah. Makna sekarang ni kedutaan. Kalau makna dulu kalau kita tengok dalam kamus, itu orang yang dia dilatih untuk nego, untuk maknanya contohnya nak mendamaikan di antara dua pihak ataupun menjadi penghubung bagi apa ni dua pihak. Maka dia panggil safir. Safir tu dalam konteks dulu dah. Tapi sekarang ni safir tu dia guna untuk makna kedutaan. Jadi duta-duta tu dia hirfah. Dia kira satu tugasan, satu pekerjaan, satu kemahiran ke, skill ke, yang apa ni digunakan untuk sebagai penghubung di antara dua buah negara kan. Maka dia punya masdar dia adalah sifar kan, atau wazan fi'al. Okey, ni hak yang minggu lepas. Baik. Untuk yang minggu ni, insya-Allah malam ni kita cubalah tengok insya-Allah perkataan-perkataan ustaz dah pun confirmkan. Banyak ni perkataan malam ni dah. Sebab untuk masdar ni Dr. Abdul Ar-Rajihi dia bagi fi'il, dia bagi masdar. Dia bagi fi'il, dia bagi masdar. Sebahagian fi'il tu kita dah biasa jumpa dah, tak ada masalah. Dan sebahagian tu mungkin kita pernah jumpa tapi kita lupa, ataupun kita mungkin tak pernah jumpa lagi, malam ni baru kita nak jumpa. Jadi Ustaz nak minta semua pelajar-pelajar lah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni, kalau boleh tanda robit molek dah. Okay, Ustaz akan bagi, saya akan bagi makna-makna dia sebab saya dah rujuk dah kamu insya-Allah. Okey. Dan nanti kalau ada kekeliruan nanti bolehlah rujuk sendiri dalam kamus Al-Ma'ani ya, Al-Ma'ani. Baik. Mari kita tengok satu-satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak nombor 1 tu saya dah. Okey, sebelum ni, so sekarang ni hak nombor 2. Aghlabul af'alid dallati ala taqallubin wa ittirabin yakunu masdaruha ala wazni fa'alanin. Okey. Aghlabul af'al, biasanya fi'il, kebanyakan fi'il. Dia guna aghlab sebab apa? Sebab benda ni dia bukannya sabit. Dia bukan kiasi kan. Kalau kiasi tu memang dia confirm gitu kan. Saya sebut dulu, kalau af'ala yuf'ilu if'alan tu kiasi. Yang rubai, khumasi, sudasi apa. Tapi kalau yang fi'il sulasi ni dia sama'i. Tapi dalam konteks nombor 2 ni, aghlabul af'al, kebanyakan, majoriti lah, ghalibnya, fil ghalib, al-ghalib ni biasanya kan, kebiasaannya. Okey, al-af'alid dallati ala taqallub wa ittirabin. Fi'il yang menunjukkan kepada apa? Taqallub wa ittirab. Apa makna taqallub? Apa makna qalaba? Apa makna taqallaba yataqallabu? Apa makna inqalaba yanqalibu? Okey. Hati ni kan, hati dah. Kenapa hati ni? Kenapa hati kita ataupun jantung kita dah hati lah kan? Kenapa dipanggil qalbun? Sebab apa dipanggil qalbun? Sebab dia boleh berbolak-balik. Dia boleh berbolak-balik hati kan? Dia boleh sekejap dia benci, sekejap dia sayang. Contoh tak? Ataupun dari segi akidah contohnya, sekejap beriman, sekejap tak contohnya. Ataupun mula-mula beriman, lepas tu tak. Ataupun dulu tak beriman, lepas tu beriman. Contohlah kan. Dari segi perasaan, tak kisahlah. Dia benda yang taqallub. Dia apa? Qalb tu dia sifat dia taqallub. Maknanya apa? Maknanya dia berubah-ubah. Itu maksud taqallub. Dia ada satu proses yang dia tu berubah. Okey, berbolak-balik, berubah waqtirab, dan dia ada satu proses yang dia tetap lah. Dia ada tetap. Okey. Waktu dia punya apa? Dia punya sifat umum lah. Maknanya taqallub waqtirab.
aghlabul af'ali dallati ala taqallubin wa ittirab. Mana majority fa'il yang menunjukkan kepada tidak tetap. Dia gerak, dia berbolak-balik, dia ada satu proses. Kita akan tengok contoh-contoh lepas ni. Dia akan apa? Ya, masdar dia. Yakunu masdaruha ala wazni fa'alanin. Masdar dia atas wazan fa'alan. Okey. Baik, di situ Dr. Abdul Ar-Rajihi petik ambil 4 perkataan. Okey, kita tengok dah. Mula-mula ghala. Okey. Ghala. Baik, ghala ni contoh kita kata ghalal ma'u. Ghalal ma'u ghalayanan. Masdar dia. Apa makna ghalal ma'u? Air menggelegak. Ghalal ma'u, air itu menggelegak. Cuba kita tengok air tu. Air tu kan bila dia gelegak kan macam mana keadaan air tu? Air tu apa dia taqallub dengan ittirab kan? Air bila dia gelegak dia duduk diam Kalau dia gelegak kan, dia bergerak dah. Itulah maksud taqallub wa ittirab Balik. Okey, jadi ghala, contoh dia ghalal ma'u maknanya air bergelegak. Jadi dia punya masdar dia ghalayan. Atas wazan fa'alah. Okey. Mudah je, malam ni insya-Allah mudah je. Cuma apa dhabit dia punya makna perkataan dah. Okey, nak faham insya-Allah mudah. Contoh kedua, fara fawaranan. Okey, fara fawaranan. Okey. Dalam kamu kadang-kadang perkataan tu dia ada banyaklah makna dia Cuma saya ambil bukan dalam satu ataupun dua makna je Baki lagi saya nak belajar pujuk sendirilah Dia sebenarnya kamus ni kan kalau kita buka masya-Allah kita akan dapat banyak maklumat tambahan. Sebab itulah kamus ni kalau boleh kalau kita nak cari makna perkataan ke apa kita buka kamus lah. Kita buka kamus. Dulu mungkin ada isu buka kamus, malah kita nak belak dah. Kadang-kadang satu kalimah tu nak kena mikir dulu. Duduk, kadang-kadang kena ngeja dulu dah. Okey, sort, dot, duduk mana hebat dah dah. Tu dulu, tu zaman dulu. Kalau zaman tu, sabar lah kalau kata malah. Malah nak belak. Tapi zaman lah ni tak ada alasan. Sebab kod telefon pun boleh check. Kod telefon pun boleh check kan. Buka check je. Kita tarik je tu dapat Al-Ma'ani tu dah. Bagaimana Al-Ma'ani tu banyak membantu saya sendiri pun. Sama juga dalam bahasa Melayu dah. Bahasa Melayu sekarang tak ada masalah. Kita sekarang ni kita rasa sanksi ataupun kita rasa macam apa ni? Rasa tak confirm tentang mana-mana perkataan, kita terus klik apa? PRPM kan? Buka je PRPM tu dapat kamu dewan dengan ejaannya dan sebagainya dah. Maknanya benda tu tak ada alasan lah. Tak ada alasan untuk kita tidak mencari. Okay? Baik. Jadi poin ustaz ni adalah kalau kita buka kamu, kita akan tengok ada banyak makna. Cumanya ustaz akan pilih, saya akan pilih satu ataupun dua lah perkataan. Okay? Sahaja ya. Okay, baki lagi tu rujuk sendirilah. Baik, jadi balik semula kepada fara fawaranan ni. Okey, dalam kamus salah satu makna dia ialah faral ma. Faral ma. Kalau tadi ghalal ma, yang ni faral ma, fawaranan. Apa maksud faral ma? Kharaja minal ardi wa jara mutadaffiqan. Air tu dia keluar daripada tanah dan dia mengalir dalam keadaan mutadaffiq, dia memancuk gitu dah, memancar dah. Okey, jadi air tu yang keluar terpancuk gitu, memancar gitu tu, maka dia apa ni dia dalam bentuk apa ni jara mutadaffiqan, terpancar gitu. Maka apa ni dia kira ada taqallub dengan ittirab taqallub dengan ittirab. Nampak tak? Dia bukannya biasa-biasa tidak, tapi dia terpancar keluar, mutadaffiq. Tak. Itu salah satu makna dia. Ada untuk air lah, fara al-ma'u. Okey. Tapi tadi dalam al-ma'ani ada lagi makna-makna lain, boleh bukalah. Okey.
Baik, tu yang kedua. Yang ketiga, tara tayaranan. Tara semua orang tahu Tara semua tahu. Apa makna tara? Terbang. Okey. So terbang ni burung kan, bila dia terbang, maka dia akan ada taqallub wa tiraq tu di mana? Okey, pada sayap dia tu kan. Burung tu dia akan gerak. Dia akan bergerak apa ni gerakan sayap tu kan. Yelah, kadang-kadang burung kan dia terbang, kadang dia senyap sayap dia dah, tapi jelah tu time dia relax dah. Tapi sebenarnya sayap tu memang dia gerak lah, dia nak terbang tu kan. So di situ ada taqallub wa tiraq. Okey, jelas tara tayaranan. Okey. Jala jawalanan. Okey, cuba teka apa agak-agak jawalanan. Jala. Okey, kalau dalam kamus dia kata tafa mutanaqilan. Sekarang ni kita guna istilah tajawul kan? Tajawul. At-tajawul fil internet. Orang yang kata at-tajawul fil internet, dia akan apa? Dia surf dah. Maka dia akan di situ, di sini, buka tu, buka ni. Dia bukan kata tajawul fil internet ni duduk senyap dalam tu, tak. Dia akan buka page tu, dia buka email, dia buka YouTube, dia buka ni. Maknanya ada taqallub dengan ittiraq. Nampak? Jala jala apa ni yajulu jawalanan. Tak? Okey. Baik. Okey, dalam kamus ada satu istilah okey, betul saya pusing-pusing ronda-ronda. Okey, ada satu istilah dalam kamus dia kata jalal qaumu fil harbi. Boleh tulis dah? Jalal qaumu fil harbi. Apa makna dia? Farru thumma karru. Farru thumma karru. Apa maksud dia? Tahu tak apa ni? Pernah dengar tak perkataan gerila? Gerila. Bukan gorila, gorila lain. Gerila. Tahu tak konsep peperangan gerila ni? Biasa dulu kalau Khomeini dulu zaman-zaman dululah, kita tak sempat dengan Khomeini alhamdulillah. Khomeini ni apa ni sifat antara cara dia lah, cara dia berperang dengan British ke dengan ni ke, dia buat peperangan secara gerila. Maknanya dia serang, lepas tu dia lari. Dia serang, dia lari dalam hutan tak. Maka yang tu istilah jala al-qaumu fil harbi. Maknanya kaum tu di dalam peperangan tu dia buat style gerila. Dia serang, lepas tu lari. Serang, lari. Okay, itu boleh satu istilah Itu saya kata bila kita buka kamus, kita akan jumpa dengan banyak maklumat tambahan lah. Okey, settle di sini 4 kalimah. Okey, baik. Yang ketiga, aghlabul af'alid dallati ala maradin yakunu masdaruha ala wazni fu'al. Okey. Majoriti fi'il yang menunjukkan di atas apa? Menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada sakit. Jenis-jenis penyakit lah. Okey. Maka yakunu masdaruha, masdar dia akan jadi atas wazan apa? Ala wazni fu'al. Okey. Baik, contoh tengok. Baik. Sa'ala ni su'alan. Okey, sa'ala apa maksud sa'ala? Batuk batuk. Su'al Su'al tu batuk. Okey, sa'ala batuk. Baik. Okey, yang ni sad dal aini kita kena baca dia dalam bentuk sirah mabniyun lil majhul Baru baris molek dah. Yang ni bila ustaz rujuk dalam kamus, kita kena baca mabniyun lil majhul. Sudi'a. Okey, sudi'a. Sebab tu kalau nak kata kita, okey, sudi'a ni apa? Pening ke sakit kepala? Sudi'a, pening ke sakit kepala? Okey, kalau tengok bawah tu, okey, sudi'a, lepas tu ada atasha. Okey, atasha, untasan.
Lepas tu ada dara duaran. Beza sudia dengan dara tu beza. Okey, tulis molek. Okey. Sudia ni ialah sakit kepala. Sakit kepala. Tapi kalau dara yang bawah tu, dara adalah pening. Pening. Boleh? Okey, tulis molek. Jadi sudak tu sakit kepala. Tapi kalau kita pening, duara. Dia bezakan sakit kepala dengan pening. Pening ni dia macam nak rebah itu. Dia nak rebah. Dia semusingnya. Dia semusing tak? Tu pening. Tapi sakit kepala ni dia rasa kadang-kadang orang yang kena migraine tak? Yang kena migraine tu. Sakit kepala tak? Tu dia panggil sudak. Jadi kalau nak kata saya sakit kepala, kata sudak tu. Sudak tu. Okay? Sudak tu. Sebab kalau sodak tu, dia makna lain. Kalau soda'a, dia makna syaqqa. Pecahkan. Okey. Jadi kalau dalam kamus kita tengok, dia akan tulis sudi'a, suda'an. Okey, so dalam bentuk mabniyun lil majhul. Okey. Atasa ya'tisu. Atasa, utasan wazan dia. Apa dia? Ini semua orang tahulah. Apa dia? Bersing dah tak? Bersing. Dara duaran tadi saya kata apa? Pening, pening. Okey, pening ni dia ada satu istilah dia. Boleh tulis dah. Daukhah. Daukhah. Dal waw kha ta. Daukhah. Okey. Tu kadang-kadang dia ganti untuk duar tu. Okey. Contoh kita kata usibtu bidaukhah. Usibtu bidaukhatin. Usibtu bidaukhatin. Maknanya apa? Aku pening aku pening kepala. Okey. Ataupun usib tu bisuda. Okey. Kita kadang-kadang kita guna usib tu lah mudah kan. Tapi kadang kita boleh guna fi'il. Contohnya kalau demam tak? Demam tak? Kalau kita nak guna fi'il macam mana? Biasa kita bercakap dalam kalam kita kata usib tu bil humma. Apa ni? Asabahu al-humma. Ataupun asabathu al-humma. Okey. Tapi kalau kita nak guna fi'il, Ustaz pernah jumpa dalam syair dia kata hummi tu. Dia guna hummiyat. Jadi kalau aku demam hummi tu. Okey. Tak apalah. Kita nak guna biasa kita guna pun tak apa. Maknanya usibtu bisuda, usibtu bisu'al ke dan sebagainya lah. Okey, boleh. Selagi huzila, yang tu pun baca huzila dah. Okey, baca huzila. Huzila huzalan. Huzila ni apa? Huzila ni dha'ufa. Dha'ufa, lemah. Okey. Jadi semua-semua ni adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada marad. Jadi mana-mana fi'il yang menunjukkan kepada marad, jenis sakit ni, maka dia punya masdar dia adalah atas wazan fu'al. Sebab tu dia jadi su'al, suda', utas, duar, apa ni? Apa tu? Huzal. Tak? Huzal. Okey. Yang nombor 4. Nombor 4 ni menarik juga. Menarik juga. Nombor 4 ni saya nak bagi maklumat, nak tanya siapa dia hak tahulah. Okey, kalau Google jumpalah, tapi orang hak mungkin dia ada maklumat dah sebelum ni. Dia panggil apa? Maklumat sabiqah. Okey, iaitu apa dia? Bunyi-bunyi suara binatang. Okey, tengok sini ada berapa contoh? 1 2 3 4 5 6. Okey, ada 6 contoh. Okay, tapi saya ada buat senarai dalam bahasa Melayu paling saya nak tanya dah. Okey, mengapa kita nak dapat maklumat sambil-sambil kita belajar surah tu? Sebab tajuk malam ni ringan je, Okey, jadi kita nak dapatkan maklumat tambahan. Okey. Saya cari dah ni, salin je lepas ni, tak payah susah-susah. Okey. Baik, contoh dulu. Hak pertama kita tengok yang Dr. Abdul Ar-Rajihi bagi tu. Okey. Awal dulu. Okey, sorry. Apa maksud aghlabul af'ali dallati ala sautin ni? Majoriti fi'il yang menunjukkan kepada suara. Suara. Okey.
Masdar dia yakunu masdaruha ala wazni fu'al au fa'il. Dua. Ada dua. Kalau hak mana-mana fi'il yang menunjukkan kepada suara, bunyi suara, maka masdar dia ada dua, sama ada fu'alun ataupun fa'ilun. Masdar dia, kata nama perbuatan dia. Okey, mula-mula Dr. Abdul Ar-Rajihi pilih untuk kita fi'il awa ya'wi ya. Okey, awa ya'wi uwa'an. Uwa'an. Okey, apa dia awa ni? Okey. Mungkin kita dah apa ni? Dah tahu ataupun dah ingat, tapi kalau ustaz bagi fa'il dia. Contoh awa az-zi'bu ataupun as-sa'la. Apa dia agak-agak? Az-zi'bu apa dia? Serigala. As-sa'lab di dalam kamus sebut awa as-sa'lab ataupun az-zi'bu, makna serigala ataupun musang. Apa benda dia punya dalam bahasa Melayu dia? Ada tak? Okey. Ustaz minta maaf, hak ni ustaz tak jumpa. Ustaz jumpa hak lain. Okey, kalau orang tahu tolong tulis dekat komen. Kalau anjing anjing tu menyalak lah kan. Cumanya dia punya huraian dalam kamus tu disebut yang awa ya'wi ni, suara dia tu dia macam lanjut sikit. Dia tawil, sautin tawil. Jadi ustaz rasalah dia punya jawapan dia adalah dia kan kalau serigala kan biasa tengok cerita kan serigala mungkin tak ada tempat kita kan. Tapi serigala kan dia akan panjang dia punya dia punya werewolf tu kan. Werewolf mana? Dia punya suara dia tu kan. Jadi mungkin maksud dia melolong ke, boleh ke? Melolong kot dah panjang suara dia tu kan. Nak tiru tak pandai. Boleh buat tapi takut tak jadi. Mungkin dia maksud dia melolong kot okay. Cuba carilah tu yang tu ustaz rasa apabila ustaz tengok kepada makna huraian makna di dalam kamus okey. Baik. Tapi dia adalah berkait dengan suara az-zi'bu ataupun as-sa'lab. Okey. Lepas tu saraha ni kita semua tahulah, kita manusia pun kadang kita saraha ni surahan, maknanya melau, kita menjerit, menepik melau dipanggil saraha. Kita akak suara kita ni kita lau. Saraha okey. Thara yafru suraan, apa dia? Thara ni. Thara. Okey, mungkin fa'il ni mungkin kita first time kita jumpa dah. Okey, tapi kalau ustaz sebut fa'il dia mungkin kita akan tahu. Okey, thara asyatu. Thara asyatu. Syatu apa dia? Asyatu kambing. So bila kambing apa dia? Thara ni. Kambing mengembek mengembek tak? Thara asyatu maknanya kambing mengembek. Thara yatru suraan mengembek. Okey. Seterusnya sahala yashalu. Sahala. Ini semua orang tahu. Ini masyhurlah sahala ni. Sahala ni dia punya wazan dalam kamus, dia punya wazan masdar dia ada dua. Satu suhailan, satu lagi suhalan. Suhalan. Okay. Kalau ada kawan-kawan nama Suhaila ke Suhailan ke apa ke, dia dengan sin bukan sad. Kita tulis Jawi dia kita tulis dengan huruf sin. Sebab kalau dengan huruf sin tu dia akan membawa makna mudah. Orang yang perangai dia memudahkan orang yang sifat dia memudahkan orang. Itu kita kata Suhailan, Suhaila ke. Itu jangan tulis dengan sad. Sebab kalau kita tulis sad, dia akan jadi makna dia, makna dia adalah suara kuda. Kalau kuda dalam bahasa Melayu dia kata apa? Okay. Kita semua tahu kalau ayam, kalau ayam jantan. Ayam jantan kita berkokok kan, semua orang tahu ayam jantan berkokok. Okey. Kalau kambing tadi kambing apa? Mengembek. Kambing mengembek. Mengembek. Okey. Baik.
Kalau kucing, kucing semua tahu, mengiau, mengiau. Kalau kuda, kuda. Apa tahu kalau kuda? Pernah jumpa tak? Okey. Bila saya rujuk, dalam kamu kuda ni adalah meringkik. Tulislah meringkik. So sini sohala maksud dia adalah meringkik. Ringkik, R-I-N-G-K-I-K. Bahasa Terengganu saya tak tahu. Mungkin ada istilah kot. Kalau tahu betul tulis. Tapi saya tidak tahu bahasa tempatan kita lah. Bahasa Terengganu ke bahasa Kelantan ke tak. Tapi dalam kamu dewan, meringkik. Meringkik itu adalah suara kuda. Okey. Baik. Lepas tu, okey, Za'ara. Okey, Za'ara, Za'iran. Okey, Za'ara, Yaz'aru, Za'iran. Ni semua orang tahu ni. Mana pun biasa dah. Biasa kita jumpa dalam teks ni. Kalau Za'ara, Za'iran. Ni apa dia? Za'ara, Za'iran ni adalah mengaum. 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 Ada. Dia untuk ni lah. Dia untuk sebenarnya dia untuk al-asad. Za'ara ni dia untuk al-asad, untuk singa lah. Okey. Dalam bahasa Melayu dia sama. Rima dengan singa, rima dengan singa dia kira mengaum kalau kita tengok rujuk dalam kamus bahasa Melayu lah. Okey. Baik. Lepas tu naqqa naqiqan. Naqqa naqiqan. Naqqa yaniqu naqiqan. Okey, naqqa yaniqu naqiqan ni bila saya rujuk kamu, dia kaitkan dengan dua jenis binatang. Satu ad-dajajah, bukan ad-dik. Kalau ad-dik ayam jantan, tapi ad-dajajah ayam betina. Okey, itu satu. Yang binatang kedua yang diguna untuk naqqa ni ialah ad-difda. Ad-difda. Apa dia ad-difda? Kata. Pot kata ad-difda. So bila kita rujuk dalam bahasa Melayu, dalam kamus Melayu, okey, untuk dua ekor binatang ni, okey, kalau ayam jantan dia berkokok. Kalau ayam betina, ayam perempuan, ayam wanita boleh tak dia? Ayam betina. Okey. Dia panggil apa? Ni sebut molek dah. Sebut molek. Okey. Berketuk. Berketuk. K-E-T-U-K. Berketuk. Ayam jantan berkokok, ayam betina berketuk. Okey, kalau katak. Kalau katak ni, mungkin ramai orang tak tahu katak. Tapi kalau kubah semua orang tahu. Kubah menguak. Kubah menguak. Okey. Dalam kamus, katak pun menguak juga. Jadi bila gitu, bila saya padu dengan terjemahan dalam kamus, sebab dalam kamus Arab, dia kata naqqa, dia dikaitkan dengan ad-dajajah dan juga ad-difda. Ayam betina dan juga katak. Maka bila kita tengok dalam bahasa Melayu, untuk ayam betina adalah berketuk. Jadi kalau kita kata naqqat ad-dajajah tu maknanya ayam betina berketuk. Kalau kita kata naqqa ad-difda, maknanya katak itu menguak. Menguak. Nguak. N-G-U-A-K. M-E-N-G-U-A-K. Menguak. Okey. Okey. Habis yang Dr. Abdul Ar-Rajihi bagi. Cumanya sini saya nak bacalah yang bahasa Melayu dah, yang saya senaraikan. Okey. Benda ni ada dalam Google je, boleh Google dan boleh rujuk dalam PRPM ya. Okey. Kalau anak ayam, bahasa Melayu dia panggil apa? Dia panggil mencicik. Mencicik. Kalau anak burung, berciak. Berciak. Kalau anjing, of course lah semua orang tahu, menyalak. Kalau ayam betina, saya sebut dah tadi, berketuk. Ayam jantan berkokok. Berkokok dah. Okey, kalau burung semua tahu berkicau. Kalau itik, pernah dengar tak? Kalau itik mengakak. Mengakak. M-E-N-G-A-K-A-K. Mengakak. Tulis dah? Tulis. Kalau kambing mengembek. Kalau kerbau ataupun katak
menguak, menguak tadi menguak, okey menguak. Kalau kucing of course lah mengiau. Okey, kalau kuda meringkik. Kalau lembu dia duk kata boh lembu tu. Apa dia dalam bahasa Melayu dia? Okey, dengar. Tulis bahasa Melayu dia adalah lembu melenguh. Lenguh tu, lengah. Kita lengah tak, tak gerak dia kan, lenguh. Dia lenguh. Lengus, melenguh. Lembu melenguh. Okey. Kalau ular yang saya jumpa ni dia tulis berketur, berketur. Berketur, bukan berdesir. Berdesir bukan, kalau berdesir tu dia sizzling. Saya jumpa dalam PRPM kalau terjemahan terjemahan mungkin kita ingat apa ni ular kan dia desir bunyi dadak, dia ular berketur. Kalau tengok dalam PRPM kalau berdesir tu dia terjemah untuk ni mi sizzling tu kan, mi sizzling, sizzling tak? Dia terjemah mi berdesir. Boleh rujuk dalam PRPM mungkin kita tak tahu, mungkin kita tak pernah jumpa tapi dalam PRPM ada. Okey, kalau singa dan harimau mengaum tak? Sebab tu dulu kan masa kecil-kecil orang buat teka tak? Okey, kalau masuk kandang kambing mengembek tak? Kalau masuk kandang lembu orang kata mengemuh ke apa tak? Sebenarnya melenguh tak? Okey, kalau masuk kandang rimau orang kata mengucap. Sebenarnya kalau masuk kandang rimau tu bukan mengucap jawapan dia. Mengucap pula sorry itu jawapan yang saya sebut. Atau orang teka lah tengok masa dulu masa sekolah tak. Kalau masuk kandang rimau orang kata mengaum. Bukan, kalau masuk kandang rimau tu kena mengucap lah kan. Rimau tu kena mengucap bukannya mengaum. Baik, ala kulli hal okey, benda yang saya sebut tadi harap pelajar-pelajar kita boleh tulis dah. Okey. Maklumat tambahan lah. Okey. Boleh? Kadang-kadang ada dalam bahasa Melayu kita sendiri pun kadang kita jarang guna kan. Kita tak ingat, kita tak tahu. Jadi kita gunalah lepas ni. Kita guna insya-Allah. Baik. Nombor 5. Kita cuba perhati kalau sempat. Okey. Nombor 5, aghlabul af'ali dallati ala launin. Okey. Sekiranya fi'il tu dia menunjukkan kepada laun, warna. Okey. Maka masdar dia akan mari dalam bentuk apa? Yakunu masdaruha ala wazni fu'lah. Okey. Ala wazni fu'lah. Okey. Contoh sini hamira humrah, zariqa zurqah, khadira khudra. Hamira apa dia? Merah lah. Humrah ya. So humrah tu adalah warna merah tu sendiri. Baik. Kalau ahmar itu humrah tu adalah merah tu. Kalau ahmar tu adalah satu benda yang berwarna merah, Kalau ahmar. Azraq ialah satu benda yang berwarna biru. Akhdar satu benda yang berwarna hijau. Okey. Asfar contohnya satu benda yang berwarna kuning. Ahmar, hamra, azraq, zarqa. Ia untuk muannas dengan muzakkar kan? Muzakkar dengan muannas. Akhdar, khadra, asfar, safra. Itu untuk satu benda yang berwarna, Tak? Faham? Tapi kalau warna tu sendiri, dia panggil al-humrah. Az-zurqah warna biru, al-khudrah warna hijau, as-sufrah warna kuning. Baik, tapi kalau putih dengan hitam tak, dia mari atas wazan, dia mari dalam bentuk contohnya as-sawad, hitam as-sawad. Kalau putih al-bayad. Kalau putih al-bayad. Okey. Baik, lepas tu nombor 6. Okey. Aghlabul af'ali dallati ala aibin yakunu masdaruha ala wazni fa'alun ataupun ala wazni fa'alin. Mudah-mudahan ilahi ala wazni fa'alin. Okey. Mana-mana fi'il, biasanya fi'il yang menunjukkan kepada aib. Aib ni apa? Aib ni kekurangan, kecacatan, benda yang ada elemen kita kata kurang upaya lah. OKU dah. Okey.
maka masdar dia, kata nama perbuatan dia, dia akan mari atas wazan fa'alun. Wazan fa'alun. Okey. Contoh. Di sini Dr. Abdul Ar-Rajihi pilih 4 kalimah. Yang pertama amiya. Amiya ni apa? Buta lah. Amiya ya'ma, buta. Okey. Maka masdar dia adalah aman. Aman. Okey. Kalau apa ni, araja, afwan, araja ya'ruju. Okey, masdar dia adalah araja. Baik, pernah dengar tak perkataan a'raj? A'raj, apa makna a'raj? Al-a'raj, kalau kita kata al-a'raj, maknanya seorang lelaki yang apa, yang dia ada masalah pada kaki dia, menyebabkan dia jadi apa, jadi tempang lah, tempang lah. Jadi araja ya'ruju tu tempang, telah tempang. Okey, so arajan tu tempang lah dah. So al-a'raj orang yang tempang. Okey. Baik. Lepas tu awira ada. Awira. Okey, awira ya'waru. Okey, awira ya'waru. Awaran masdar dia. Awira ya'waru awaran. Okey, pernah dengar tak perkataan a'war? Kalau ingat-ingat lupa, okey, kita ingat Dajjal tak? Dalam hadis sahih Nabi, Dajjal tu dia a'war. A'war tu apa? Tahulah dia sebut Dajjal tak? Dia melibatkan mata. Apa dia? Maknanya buta sebelah mata. Dia buta sebelah mata dia. Dia bukan mata sebutir tak, tengah. Tak, dia mata dua tapi dia buta sebelah. Kalau dalam filem, kalau mata buta sebelah ni apa? Dari filem. Kalau buta sebelah, mesti pirate tak? Pirate of Caribbean tak? Okay. Kalau dalam komik, penjejak badai. Okey, saja je. Okey, so awal ni buta sebelah mata nah. Okey. Hawila yahwalu hawalan. Okey, siapa tahu ahwal? Orang yang apa? Ahwal ialah orang yang juling, yang juling. Okey. Jadi semua ni adalah fi'il yang menunjukkan kepada aib, kekurangan, kecacatan. Maka masdar dia mari atas wazan fa'al. Okey. Baik, yang ketujuh, aghlabul af'alid dallati ala mu'alajah. Ala mu'alajatin masdaruha ala wazni fu'ul. Okey, ala wazni fu'ulin. Fu'ul. Okey, mislu. Okey, baik. Fi'il, majoriti fi'il yang menunjukkan kepada mu'alajah. Apa benda mu'alajah ni? Okey, mu'alajah ni dia ada satu makna yang umum dan ada satu makna yang spesifik lah. Maksud saya dalam konteks penggunaan pelajar-pelajar lah di sekolah. Dalam konteks Malaysia lah, kita guna untuk apa? Untuk mempelajari bahasa Arab dengan bahasa Arab sebagai bahasa kedua lah, ataupun bahasa asing. Apa dia? Okey, makna yang biasa kita guna mu'alajah ni adalah untuk treatment, berubat dah. Yang kita kata apa? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-ilaj dah. Mencegah lebih baik daripada mengubati. So mu'alajah, ilaj, mu'alajah. Alaja yu'aliju, mu'alajatan wa ilajan. Kadang kita guna untuk makna berubat, mu'alajah dah. Okey. Tapi dalam konteks ni, dalam konteks soraf ni, mu'alajah ni adalah satu perbuatan yang dia ada macam satu proses lah. Proses yang kita kena buat, dia ada melibatkan satu proses untuk maknanya supaya perbuatan itu dapat dilakukan lah, ataupun perbuatan tu dia berlaku dalam bentuk proses. Cuba kita tengoklah contoh dia bagi dia. Qadima ni qadima yaqdamu. Qadima yaqdamu, quduman ni maksud dia mari, datang. Okey. Contoh, qadim tu min baladin ba'id. Aku ni mari daripada tempat yang jauh. So mari ni dia ada satu proses tu. Dia nak mari tu, dia berjalan, dia naik bah ke, naik kapal terbang ke apa semua tu. Dia datang tu, dia ada proses dia tu. Dia ada aktiviti dia, ada proses dia. Tu maksud mu'alajah. Okey.
Kalau ada sahabat-sahabat jumpa satu terjemahan yang sesuai lah, boleh tolong tulis dalam komen. Okey. Mungkin dalam buku Ustaz Syafizrul ada kot. Okey, tapi malas saya tak jumpa. Okey, tak jumpa lagi. Okey, kalau ada tahu tolong kat bawah. Okey, dalam komen boleh. Baik. Sa'ida yas'adu su'udan. Okey, sa'ida yas'adu su'udan ni apa? Rungkas dah. Panjat. Orang yang panjat naik bukit contohnya dah, dia ada satu kita proses, satu aktiviti. Dia bukan macam Superman je terbang dah. Ataupun apa ni macam dalam komik tu dah, hikmat meringankan badan naik ke atas dah. Bukan gitu. Tapi dia ada satu proses yang dia buat, panggil mu'alajah, yang untuk dia menyelesaikan perbuatan dia tu. Okey, yang ada dalam perbuatan tu sendiri. Yang ketiga lasiqa yalsaqu lusuqan. Ini tepek tampal. Dia ada dia punya proses dia tu. Jadi inilah antara contoh-contoh fi'il yang menunjukkan kepada mu'alajah. So benda ni sebenarnya kita okey, Dr. Abdul Ar-Rajihi dia sebut 3 contoh ni saja dan saya tidak berkesempatan nak rujuk dalam buku-buku lain lah. Okey, ala kulli hal benda tu nak minta dengan pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau ada masa bolehlah. Okey, untuk rujuk buku-buku lain, terdapatkan lain, fi'il lain. Cumanya kita tahu bahawa at least kita tahu kaedah yang kata kalaulah kita tahu bahawa fi'il tu dia menunjukkan kepada mu'alajah, maka pada masa tu kita boleh teka dah dia punya masdar dia, itu tujuan dia. Okey, bila kita ingat ni 7 ataupun 8 perkara ni 9 dah. Okey, 8 perkara ni kalau kita ingat, okey, apabila kita berjumpa dengan satu perkataan dan kita tahu makna dia, dan kita tahu hak ni menunjukkan kepada aib contohnya, hak ni menunjukkan kepada warna, hak ni menunjukkan kepada mu'alajah, hak ni menunjukkan kepada saut, maka pada masa tu kita boleh dah teka, walaupun mungkin kita tidak pernah jumpa masdar dia, tapi dengan maklumat yang kita ada itu, kita boleh apa? Kita boleh pukul orang kata masdar dia, kita boleh teka dah masdar dia. At least maknanya mungkin kita boleh betul di situ bila kita sebut masdar dia, sebab kita ada ilmu dah, ada maklumat dah pasal apa? Pasal kaedah hak yang disenaraikan di sini. Itu pentingnya dah. Okey. Baik. Seterusnya kita 10-18 dah. Cuba perhabis. Okey, setakat dah. Nombor 7, nombor 8. Okey, aghlabul af'ali dallati ala ma'nan thabitin. Okey. Fi'il yang menunjukkan di atas satu makna yang sabit. Okey, makna yang sabit, yakunu masdaruha ala wazni fu'ula. Kita tengok apa contoh dia untuk makna sabit ni. Okey. Okey, muka surat seterusnya. Okey, Dr. Abdul Ar-Rajihi dia buat mari 2 kalimah. Okey. Satu yabisa yubusa. Okey. Dengan maliha muluha. Okey, maliha muluha. Yabisa ni kita tengok pada kamus, maksud dia adalah dia kering tapi selepas lembab. Mana dia ada lembab dulu, lepas tu baru dia kering. Okey. Dia lembab dulu baru dia kering. Okey. Kalau maliha, okey, maliha ni okey, bila saya rujuk okey, ada isu sikit bila untuk berkenaan dengan maliha ni. Sebenarnya kalau kita tengok di bawah ni kan, okey, saya sebut selalulah. Di bawah ni Dr. Abdul Ar-Rajihi, kita ada ni. Maluha malaha. Okey, apa dia ni, kita akan baca ni kalau sempat dia punya kaedah dia ni nombor 4 ni kan. Tapi sini tengok maluha malaha. Okey, hak ni hak yang disebut dalam kitab Dr. Abdul Ar-Rajihi dah. Maluha malaha. Baik. Atas ni mana tadi? Okey, maliha muluha. Okey. Isunya bila saya sebut, maksud saya isu tadi bukan apa. Bila saya rujuk dalam kamus, dia macam dalam kamus tu
dia dot siku, dia tidak tally dengan baris yang ada di sini. Okey. Jadi saya pun dilema. Saya nak kekal hak yang hak yang Datuk Abdul Ar-Rajihi sebut ke, ataupun hak yang ada dalam kamu. Saya ialah tak boleh simply kata okey salah Dr. Abdul Ar-Rajihi melihat sebab saya tak jumpa dalam kamu. Saya tak boleh kata gitu. Saya tak boleh kata gitu sebab mungkin kamu yang saya rujuk tu dia tidak jamek. Mungkin di sana Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah ada rujukan kamu dia perkataan tu dah. Okey, yang dia rujuk. Jadi saya rasa bila begitu saya kekalah dengan maliha muluha. Dah sebab dalam kamus kalau muluha tu dia bukannya maliha tapi dia maluha kalau dalam kamus. Dia maluha maknanya apa? Okey, sekejap. Kalau kita nak confirm, okey, saya rasa saya boleh, tak apalah, ni benda yang kita kata kita belajar dah. Okey, sekejap ya. Okey, saya boleh share kot. Sekarang ni saya share, saya share ni. Okey, baik. Lepas ni saya share ni, saya share window tadi, saya tak pasti nampak tak. Kata nampak ni saya share screen. Okey. Sekejap dah. Mim lam ha. Okey, mim lam ha. Mudah je kita boleh check dekat Al-Ma'ani ya. Okey. Gini, saya mana? Okey, kejap. Saya stop screen ya. Saya boleh saya stop screen. Okey. Lepas tu saya share selagi. Admin boleh tu tak? Okey, sekejap saya share window. Saya share screen pun tak apa dah. Share screen. Okey, saya nak buka ni. Okey, mungkin boleh tak? Boleh nampak tak? Admin boleh tak? Okey, terima kasih Ustaz Firdaus. Okey, cuba tengok sini lah. Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut tadi maliha muluha. Okey. Bila saya rujuk tadi, kita cari masdar dia muluha. Kita cari yang masdar dia muluha. Sebab sekarang ini dia masdar ala wazni fu'ula. Okey. Kita tengok okey. Sekarang ni nampak dah. Muluha, tengok. Muluha, masdar muluha ni Ctrl plus. Mungkin saya boleh besar sikit. Okey, besar sikit je. Okey. Nampak kan? Muluha. So muluha dia punya fi'il dia adalah maluha. Maluha yamluhu. Okey, muluha. Okay. Kalau maliha, kita cari maliha, fi'il maliha. Okey. Maliha tu isim. Okey, isim lagi. Ada tak maliha? Ada tak fi'il lagi? Maliha ke tak ada? Apa kita cari? Maliha, malaha. Okey. Maliha, ada maliha. Tengok, cuba tengok dua ni dah. Kontrol. Nampak dah, saya kecil sikit. Okey, sebab nak bagi nampak dua-dua tu. Okey. Contoh kalau kita kata maluha manzaruhu. Maluha manzaruhu hasuna waraqa.
hasuna ni comel, dan raqa. Raqa tu dia apa? Dia dia apa kata? Raqa tu dia lembut lah. Dan ni makna yang sabit. Dia tidak taqallub wa tirab apa semua tu tak. Kalau comel dia comel situlah. Kalau lembut dia lembut situlah. Okey. Tapi kalau maliha, kan pada Dr. Abdul Rajihi tulis itu maliha. Maliha sini kalau dalam konteks contoh ni malihal hayawanu kana fi rijlihi da'un wa'ad. Pada kaki dia tu, pada kaki binatang tu ada penyakit lah dan ada kecacatan tak. Okey. Baik, kita nak cari fi'il maliha sekali dengan masdar dia, tengok eh. Fi'il maliha sekali dengan masdar. Sebab kita jumpa tadi maluha memang dalam kamus al-ma'ani sebut masdar dia muluha. Kalau maliha. Sebab sekarang ni kan masdar dia adalah muluha. Kalau kita jumpa masdar muluha ni, fi'il dia adalah maluha. Tapi Dr. Abdul Rajihi tulis maliha di sini. Jadi adakah salah tobok ke ataupun salah tulis baris ke? Wallahu alam. Kita boleh cek Okey, nak tengok fi'il maliha kalau ada sekali dengan masdar dia. Okey. Ini isim. Okey, isim. Okey. Maluha, okay, nombor 4 maluha, nombor 3 mallaha. Okey. Tengok nombor 2 ni. Nombor 2 maliha Nombor 2 ni maliha. Oops, sorry. Nombor 2 ni memang maliha. Okey. Tengok bila maliha masdar di sini adalah malahan wa mulhatan. Malahan wa mulhatan. Okey. Jadi kalau kita merujuk pada al-ma'ani lah, mungkin kita boleh buat catatan lah. Okey. Mungkin di sini dia bukan maliha tetapi mungkin maluha lah. Buat catatan lah. Buat catatan. Maluha berdasarkan kepada al-ma'ani. Okey. Saya tak tahulah kata apa ni confirm. Ada setengah benda tu kadang kita confirm, tapi ada setengah benda tu kadang saya tak confirm, saya tak berani nak kata salah. Cumanya at least kita buat catatan situ, kita robek kata berdasarkan rujukan kepada rujukan silang tak, cross check rujukan silang kepada kamus al-ma'ani. Okey, bukan maliha tetapi maluha sebab dia punya masdar dia muluha. Tapi kalau maliha dia punya masdar dia ialah malahan wa mulhatan. Malahan wa mulhatan. Okey, boleh. Okey, balik semula. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Okey, tak apalah. Sebab hak bawah ni dia ada hak baru pula ni. 1, 2, 3, 4. Okey, tak apalah. Jadi kalau nak balik semula, apa dah? Kali saya ni dah. Wa ghairu hazihil qaidah. Okey, wa ghairu hazihil qawaid ni kita baca minggu depan lah insya-Allah kalau ada kesempatan Okey. Sebab dia ada 4 lagi bawah tu isu panjang lagi. 4 lagi dia punya pecahan dia kan. Okey, so malam ni cukuplah setakat tu. Jadi okey, sebenarnya yang saya sebut tadi isunya malam ni tidak complicated. Cumanya dia ada perkataan-perkataan yang boleh tambah kita punya vocab ataupun perbendaharaan kita. Jadi ingatlah malam ni dah insya-Allah, dan kita pakat-pakat gunalah di dalam insya kita, di dalam percakapan kita. Okey. Jadi itu saja yang saya dapat berkongsi dengan pelajar-pelajar, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Okey, insya-Allah minggu depan ada rezeki, ada kesihatan, ada kelapangan, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita. Jadi cukuplah setakat tu, kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.